kita berada dalam bulan Rajab, dan begitulah setiap tahun berulangnya bulan Rajab, kemudian Sya'ban, dan berikutnya Ramadan. Makin bertambah tahun tu, makin bertambah jugalah kesedaran masyarakat kita kepada agama, untuk beramal dengan agama. Maka seperti sekarang kita masuk balik dalam bulan Rajab, maka banyaklah peringatan-peringatan daripada sahabat-sahabat kita, daripada ustaz-ustaz kita tentang apa orang kata, meningkatkan amalan dalam bulan Rajab. Maka dia berulang, mungkin ulangan itu sama, ataupun mungkin ada penambahan dari sudut amalan ibadat tertentu serta fadilat-fadilatnya. Seperti yang kita ketahui bahawasanya bulan Rajab itu bulan yang antara bulan haram, bulan yang antara yang termulia, yang disebut ataupun yang diharamkan oleh Allah untuk berperang. Maka pada zaman Nabi, bulan Rajab itu bulan yang mulia, maka tak boleh berperang dalam bulan Rajab. Bukan bermakna bulan lain boleh perang, tapi bila bulan Rajab itu dilarang berperang, maksudnya lebih-lebih lagi lah nak menunjukkan kemuliaan bulan Rajab. Tetapi pada zaman Nabi tidak ada suatu hadis sebenarnya yang sahih yang menceritakan secara khusus amalan-amalan Nabi, ataupun apa yang Nabi lakukan dalam bulan Rajab. Maka tidak ada. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Al-Manarul Munif. Dia buat satu kaedah para ulama hadis. Dalam Al-Manarul Munif Ibn Al-Qayyim tu, dia menghimpunkan kaedah-kaedah umum dalam membincangkan tentang sahih ataupun dhaif. Maka antara yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, tidak ada suatu hadis yang sahih pun yang menceritakan tentang fadilat bulan Rajab. Tapi yang masyhur, yang tersebar dalam masyarakat kita, banyak fadilatnya, dan banyak amalan-amalan yang dikatakan Nabi buat. Sebab itu bila datangnya bulan Rajab, maka banyak keajaiban kita akan nampak datang benda-benda ajaib. Seperti dalam bulan Ramadan, malam pertama kalau buat tarawih dapat sekian-sekian, malam kedua sekian-sekian, malam ketiga sekian-sekian, malam keempat sekian-sekian, sehinggalah malam yang ke-30. Tapi bila kita tengok dalam bulan Rajab ni, kita nak bercakap ni sebab bila kita mandu kereta tu, radio kita terbuka. Bila radio terbuka tu kadang-kadang ceramah. Baru ni saya pergi Pening, lalu Perak tu, radio Perak lah, dia ada kuliah Zuhur. Dari pukul 1 tu kuliah Zuhur. Dalam perjalanan tu kita dengar lah, maka adalah seorang ustazah yang bagi pengisian, antaranya tentang Rajab lah. Maka dia pun memberitahu, ya, tujuannya baik untuk supaya masyarakat kita banyak beribadat, dan menggalakkan lagi supaya bila kita Rajab ni dah prepare ibadat, masuk bulan Sya'ban lagi prepare, dan bulan Ramadan maka kita telah bersedia. Tetapi semua hadis-hadis yang berkaitan tentang Rajab dia pun baca. Dia pun kata banyak fadilat yang orang tak tahu. Maka antaranya disebut tu lah yang saya catat, ialah barang siapa berpuasa satu hari dengan ikhlas dalam bulan Rajab, maka dia akan mendapat keredaan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, siapa yang berpuasa selama 2 hari dalam bulan Rajab, maka dia mendapat kemuliaan di sisi Allah. Siapa berpuasa 3 hari bulan Rajab, maka dia selamat daripada bahaya dunia, siksa akhirat, penyakit gila dan Dajjal. Siapa berpuasa 5 hari di bulan Rajab, maka dimakbulkan permintaan dia. Siapa berpuasa 7 hari dalam bulan Rajab, ditutup 7 pintu neraka. Siapa berpuasa 8 hari bulan Rajab, dibuka baginya 8 pintu syurga. 15 hari siapa berpuasa, maka dia dihapuskan dosanya ataupun digantikan dosa-dosanya dengan pahala-pahala.
Kemudian banyak lagi fadilat yang disebut. Dibawa pula ke cerita tentang kisah Isra' dan Mi'raj, apabila Nabi diperlihatkan suatu sungai yang lebih manis daripada madu, yang lebih sejuk daripada ais batu, yang lebih harum daripada minyak wangi. Iaitu bagi siapa ditanya kepada Nabi, untuk siapa? Nabi tanya untuk siapa? Dan dijawab ialah bagi mereka yang selawat kepadamu dalam bulan Rajab. Antara lain daripada Thauban, riwayat Thauban, suatu hari dia berjalan dengan Nabi, lalu dekat sebuah kubur. Kemudian Nabi menangis. Kemudian ditanya kepada Nabi, kenapa engkau menangis wahai Rasul? Nabi pun menceritakan menceritakan kubur ini orang itu sedang diazab. Lebih kurang kisah yang Nabi jumpa dua kubur yang kita dah sebut tu. Jadi lafaznya disebut, dia jumpa satu kubur. Thauban bertanya kenapa Nabi menangis. Kemudian Nabi menjawab, kalau sekiranya mereka itu berpuasa satu hari dalam bulan Rajab dan beribadah satu malam sahaja dalam bulan Rajab, nescaya dia tidak akan diseksa dalam kubur. Kemudian Thauban bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apakah hanya berpuasa satu hari dalam bulan Rajab dan beribadat dan sekali ibadat pada waktu malam hari pada bulan Rajab boleh menghilangkan ataupun menjauhkan daripada siksa kubur? Kemudian Nabi pun menjawab, kalau sekiranya dia berpuasa satu hari dalam bulan Rajab dan beribadat satu malam sekali dalam bulan Rajab, maka nescaya dia akan mendapat seperti ataupun Allah catat baginya puasa satu tahun dan puasa satu tahun dan apa benda lah, satu tahun jugalah. Saya pun tulis, saya pun tak ingat. Jadi yang penting dia nak bagi tahu apa nama tentang fadilat Rajab. Antara lain diceritakan salat maghrib pada permulaan malam Rajab, kemudian diikuti dengan 20 rakaat. Satu rakaat pertama surah Fatihah, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Maka itu juga mendapat ganjaran yang besar. Antara lain pula ada lagi hadis yang cakap siapa yang salat malam nisfu Rajab, ada nisfu Rajab pula, ada nisfu Sya'ban, ada nisfu Rajab. Siapa yang berpuasa nisfu Rajab 14 rakaat, kemudian membaca alhamdulillah satu kali, qul huwallahu ahad 20 kali, qul a'udzu rabbil falaq 3 kali, qul a'udzu rabbin nas 3 kali, kemudian lepas habis sembahyang selawat 10 kali, kemudian tahlil, tahmid dan takbir 30 kali, diutuskan kepadanya 1000 malaikat. Semua banyak tentang yang kita bacakan tadi tu, semua tak sabit. Semua ceritanya kita tak tahu datangnya daripada mana. Ada riwayat-riwayat yang kata yang malam-malam tu, sehingga kan saya dengar ustazah tu berceramah dari radio, malam pertama sekali puasa, 2 kali puasa, 3 kali puasa, 30 kali puasa. Maksudnya satu bulan penuh lah. Maka dia mendapat fadilat tu. Kemudian dia pun kata, tengok orang-orang tua-tua kita dulu berpuasa bermula dengan Rajab 30, bersambung pula dengan sebulan dalam bulan Syaban, kemudian sambung pula Ramadan. Masya Allah bagusnya. Kan ini tak bagus pun. Ada seorang nak berpuasa pada zaman Nabi, tak nak buka-buka. Nabi kata buka, puasa dan buka. Tapi dia kata aku ni boleh, aku mampu. Nabi kata kalau hang mampu sekalipun, maka buatlah puasa macam puasa Nabi Allah Daud. Satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, satu hari buka. Nabi kata yang paling afdal puasa Daud. Tiba-tiba kita berpuasa sebulan penuh, maka kita telah buat sesuatu yang bercanggah dengan yang Nabi sebut. Kita tak kata dalam bulan Rajab ni jangan beribadat dah. No. Kita kata ibadat dalam bulan Rajab macam ibadat dalam bulan lain. Maka puasanya Isnin Khamis masih ada, puasanya 3 hari putih masih ada. Puasa, siapa nak puasa satu hari buka, satu hari ni, satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, boleh juga. Setiap malamnya macam malam-malam lain, Qiyamul Lail didirikan. Baca Quran macam malam-malam hari-hari lain, bulan-bulan lain. Maka ibadat bulan Rajab macam ibadat bulan lain. Cumanya
bila disebut tentang Rajab itu, antara kelebihannya itulah yang Allah sebut tadi tu, iaitu bulan haram. Itu kelebihan dia. Dan Nabi berpuasa pada bulan Rajab. Kita tak kata Nabi tak puasa pada bulan Rajab. Kita tak kata Nabi puasa. Bulan Sya'ban pun banyak lagi hadis Nabi kata bulan Sya'ban, seolah-olahnya Aisyah kata macam Nabi berpuasa penuh. Tapi hadis-hadis lain menunjukkan bukan puasa penuh, tapi kebanyakan dalam bulan Sya'ban tu Nabi puasa. Kita pun Rajab tu macam tu jugalah. Siapa nak puasa banyak silakan, tak ada masalah. Cumanya jangan disandarkan suatu fadilat yang kita tak tahu mana datangnya, kemudian kita sandar kepada Nabi, kemudian kita sandar kepada sahabat yang mulia seperti Ali. Orang sandarkan kepada Ali. Sama dalam tarawih 30 malam pun orang sandar kepada Ali. Nampaknya ada bau Syiah tu tak? Disandarkan kepada Ali, riwayat-riwayat tu. Jadi tidak ada suatu riwayat yang sahih dalam bulan Rajab tentang kelebihan ataupun ibadat yang khusus dalam bulan Rajab. Jadi kita peringatkan, dan kita yang mendengar, kita ingatkan kepada orang lain. Siapa yang biasanya zaman sekarang, zaman Facebook, zaman internet, maka orang pun menyebarkan melalui Facebook. Orang pun bila sampai bulan Rajab mula SMS, WhatsApp, macam-macam lah, dia sebarkan fadilat-fadilat Rajab tu. Kemudian dinasihatkan lagi, tolong sebarkan kepada orang lain, jangan sebar. Siapa sebar takut masuk di dalam ancaman man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong atas nama Nabi dengan sengaja, maka siap tempat duduk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Itu tentang bulan Rajab. Jadi kita tingkatkan amalan dalam bulan Rajab supaya kita bersedia untuk menghadapi berikutnya Sya'ban dan berikutnya Ramadan. Itu okey, tak masalah. Tapi jangan berpuasa penuh. Jangan berpuasa penuh dalam Rajab, dan jangan diikuti pula puasa penuh dalam Sya'ban dan diikuti dalam Ramadan. Nabi tak pernah puasa penuh melainkan Ramadan. Wallahu a'lam.